Baik, terima kasih bersama dengan kami. Seterusnya kita nak bawakan satu lagi seminar yang cukup menarik untuk dikongsikan, iaitu seminar antarabangsa Islam di Asia Tenggara. Sudah pasti sejarah bagaimana Islam berkembang di Asia Tenggara ini perlu diterjemahkan, dan juga seminar ini mungkin akan bercerita dan juga terkait juga dengan seminar ataupun apa jua perkembangan sejarah Islam di Asia Tenggara. Untuk itu saya amat bersatu untuk bersama dengan Profesor Madya Dr. Hafiz Zakaria, juga merupakan Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu UMT. Assalamualaikum, pagi Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Madya Doktor, dan kita nak bercerita tentang seminar Islam antarabangsa Islam di Asia Tenggara. Jadi mungkin boleh dikongsikan di sebalik penganjurannya itu apa tujuan ataupun objektif asal yang ingin dicapai oleh pihak penganjur. Doktor. Terima kasih Saudara Ismail. Kalau kita melihat dalam pengajian tamadun Islam atau pengajian dipanggil Muslim Studies, ada satu kelompongan besar bila kita bercakap tentang Islam, selalunya kita kaitkan dengan dunia Arab, kan? Memang dunia Arab itu penting, tetapi kepesatan pembangunan Islam ini menyebabkan pada hari ini dari segi statistiknya terlebih ramai orang Islam di Asia Tenggara. 25% orang Islam berada di Asia Tenggara. Cuma kalau kita tengok di dunia Arab dan Afrika Utara hanya 20%. Tetapi yang sering berlaku, kalau menurut seorang sarjana, dia kata sangat pelik kerana apa Islam di Asia Tenggara ni jumlahnya paling ramai, tapi dalam penulisan dia dipinggirkan, tidak diberikan tempat yang sepatutnya. Jadi itu asas utama kita lah, supaya Islam di Asia Tenggara diangkat menjadi satu elemen penting lah apabila kita mengkaji tentang tamadun Islam, tentang pengajian Islam. Islam di Asia Tenggara ini sangat menarik, kan? Kalau kita menyatakan tak perlu study, maknanya akhirnya kerugiannya adalah pemahaman kita tentang Islam di Asia Tenggara itu sendiri. Itu titik tolak yang pertama. Di samping itu, kita juga akan lancarkan buku Islam, Culture and History in the Malay World, akan dilancarkan oleh Ketua Pengarah IKIM, dan buku ini pun akan banyak menceritakan tentang dinamisme perkembangan Islam di alam Melayu ini sendirilah, kan. Itu kira dua objektif asas lah. Okey. Itu juga akan mendorong bagaimana pengisian dan juga corak penganjurannya. Apakah antara mungkin pengisian yang akan berlangsung difahamkan selama 2 hari? Selama 2 hari. Bangsa Islam di Asia Tenggara ini. Jadi apa mungkin itinerary ataupun perkongsian yang hadir pada waktu seminar itu nanti? Pada seminar ini akan berlangsung pada 29 hari bulan Oktober nanti, dan dia akan ada satu ucap tamu oleh Ketua Pengarah IKIM, iaitu Profesor Madya Dr. Azam Adil, tentang pelaksanaan Islam, hukum Islam di Asia Tenggara berdasarkan pengalaman Malaysia, Indonesia dan Brunei. Dan juga kita ada satu sesi lagi pembentangan oleh Profesor Dr. Khairuddin Al-Junid tentang intelektual Muslim di Asia Tenggara. Dan sebelah petangnya kita ada bicara buku tentang Islam, Culture and History in the Malay World oleh Dr. Hailan Salamun dan saya sendiri sebagai pembicara buku. Dan sebelah malamnya ada sesi yang santai sedikit, iaitu dengan Imam Muda Nazrul, Pimpinlah Aku ke Syurga. Itu antara pengisian untuk seminar inilah. Okey, ini antara figura-figura yang akan juga turut serta. Untuk tajuk-tajuk itu, bagaimana pemilihan tajuk-tajuk dalam seminar itu dikongsikan dan juga disusun atur? Pemilihan tajuk ini memang kalau kita nak melihat, kalau nak buat seminar Islam di Asia Tenggara secara luasnya memang tak cukup sehari. Ini sebagai permulaan lah, siri yang pertama, dan kita mengenal pasti apa topik-topik yang sebelum ini tidak diberi penekanan yang khas. Kalau Dr. Azam ni memang bidang dia adalah bidang undang-undang Islam dan mempunyai pengalaman yang luas. Jadi kita minta dia berkongsi. Dan saya percaya ramai di kalangan ahli akademik di sekitar Universiti Malaysia Terengganu yang berminat untuk mengetahui perkembangan yang berlaku. Dan di samping itu, Dr. Khairuddin Al-Junid ini adalah seorang sarjana yang sangat prolific, menghasilkan buku terbaru beliau tentang Muslim Intellectual in Southeast Asia yang akan diterbitkan oleh Oxford University Press. Jadi dia berkongsi sesuatu yang akan diterbitkan dan memang telah pun dalam proses diterbitkan. Jadi kita bawa Profesor Khairuddin Al-Junid yang sangat produktif ini untuk berkongsi dapatan-dapatan daripada kajian beliau.
Dan yang ketiganya adalah berkongsi tentang dapatan kajian Islam, Culture and History in the Malay World. Okey, ada juga satu buku ini ditulis oleh Prof. Madya Dr. juga, Islam, Culture and History in the Malay World. Jadi dunia Melayu ataupun dunia Nusantara ini juga banyak dipacu sejarahnya oleh bagaimana kemasyhuran Islam di dunia Melayu ataupun di Archipelago itu. Bagaimana penulisan dan juga penerbitan buku ini disesuaikan dengan kehendak mungkin bukan sahaja penerbitan, bukan sahaja kajian, tetapi juga untuk pembaca yang akan mendalami tentang Islam, Culture and History in the Malay World ini? Kalau tengok dari segi bahasanya, kita menulis dengan bahasa yang agak mudah lah, tidak terlalu akademik. Dan titik tolaknya sebagai saya nyatakan tadi jugalah, kalau kita melihat pada kajian tamadun Islam ni memang tengok dari segi literature yang ada itu memang tentang dunia Arab semata-mata. Ada juga kajian-kajian tentang Islam di rantau kita, tapi kebanyakannya terhadlah. Mungkin sarjana-sarjana tempatan di Malaysia dan Indonesia banyak menghasilkan. Jadi sebab itulah kita rasakan penting supaya apa, kalau kita tengok memang seorang sarjana yang terkemuka, William Roth, menyatakan kalau tengok pada pakar sains sosial di barat, dia sebenarnya tidak berminat untuk mengkaji Islam di Asia Tenggara. Dia akan kata Islam di Asia Tenggara ini hanyalah marginal, Islam pinggiran, Islam yang tidak penting, Islam yang bercampur aduk dengan ajaran-ajaran yang tidak sejajar dengan Islam. Sedangkan apabila kita mengkaji, sebenarnya kita mendapati bahawa banyak perkara-perkara yang berlaku di Islam di tempat kita ini sebenarnya menambah dinamisme kepada tamadun Islam itu sendiri. Kerana Islam ini adalah sesuatu yang universal. Memang dunia Arab memainkan peranan yang penting, tetapi apabila Islam dibawa ke rantau kita, telah dapat banyak unsur-unsur yang semakin menguatkan lagi tamadun Islam itu sendiri. Jadi kalau tengok kepada kandungan buku ini, dia pelbagai kan. Buku ini ada yang berhubungan tentang budaya, ada berhubung dengan politik, diplomasi, bahkan sejarah itu sendiri kan. Dan pengkaji-pengkaji yang menulis ni menggunakan sumber-sumber yang kita panggil sumber-sumber primer, sumber-sumber primary. Termasuklah satu artikel tentang konsulat Kerajaan Osmaniyah di Singapura. Kajian itu ditulis oleh seorang pengkaji daripada Turki dan dia telah merujuk arkib di Turki sendiri kan. Dan kalau kita lihat di muka hadapan itu adalah gambar batu nisan kan. Batu nisan ni dipanggil batu nisan Aceh berdasarkan pada desain dan asalnya itu, sebab itu dipanggil batu Aceh. Dan kajian ini berdasarkan kepada satu kerja lapangan kira-kira 2 tahun oleh seorang pengkaji, dan dia pergi melawat semua kubur-kubur dan mengenal pasti mana satukah batu Aceh, dan dia telah membuat satu klasifikasi dan akhirnya membuat transkripsi juga apa yang tertulis di batu nisan tersebut. Kalau kita lihat gambarnya itu, kenapa nampak biru, nampak putih? Kerana biasanya batu nisan ni memang dia akan terhakis dan akhirnya kita nak bagi nampak, kita perlu gunakan kapur putih atau biru. Jadi akhirnya barulah nampak tulisan-tulisan yang ada di di batu nisan tersebut. Dan banyak perkara-perkara lain tu adalah kajian yang kita rasakan menarik kalau dikongsikan untuk publik, untuk masyarakat umum kan. Ada ditulis tentang batu Aceh dan juga konsulat Kerajaan Uthmaniyah di Singapura, juga the Malay World Relations with the Ottoman Caliphate with special reference to Pan-Islamism in Malaysia juga. In Malaya juga turut ditulis. Prof. Doktor, berkenaan tentang seminar ini, bagi partisipasi ataupun penyertaannya itu bagaimana? Apakah dia dalam kalangan akademik saja ataupun apakah ada terbukanya penyertaan itu untuk masyarakat awam yang ingin mengetahui lebih? Kita tidak mahu buat terlalu akademik sangat sebab itu tajuknya itu tak terlalu berat. Dan ramai, kita telah membuka pra pendaftaran, ramai yang menyertai adalah di kalangan mahasiswa. Juga kita membuka penyertaan kepada ahli akademik dan juga kepada orang awam yang berminat kan. Jadi memang melalui promosi kita telah memberi link kepada masyarakat yang berminat lah, kerana ilmu ini perlu dirakyatkan. Kalau universiti ini hanyalah mengkongsi maklumat yang terlalu akademik, masyarakat tidak mampu untuk memanfaatkannya. Jadi memang terbuka juga untuk masyarakat awam kan. Apa masih dibuka untuk penyertaan? Kalau ikutnya sampai besok 26 hari bulan adalah tarikh terakhir lah. Kerana kita bimbanglah, dewan kita pun mungkin boleh memuatkan dalam 2,000 orang. Jadi sehingga besok masih lagi bukalah pendaftaran ni.
Secara fizikal? Secara fizikal. Sekarang ini memang dilaksanakan secara fizikal. Tetapi kalau yang berada jauh pun memang nanti kita akan kongsikanlah melalui sosial media. Maknanya sebahagian daripada sesi ini boleh diikuti secara dalam talian. Okey. Pemadam Doktor, sekali lagi mungkin pengharapan daripada pihak Universiti Malaysia Terengganu dan juga pihak penganjur berkenaan seminar antarabangsa Islam di Asia Tenggara ini, apa yang akan dirungkai dan apakah mungkin ini akan diteruskan dalam satu sesi yang akan datang oleh pihak UMT? Ini adalah memang betul seperti saya sebutkan tadi, usaha untuk memperkasakan, untuk menempatkan Islam di Asia Tenggara ini dalam satu kerangka kajian Islam, dunia Islam ini adalah penting dan ini merupakan langkah pertama. Saya percaya banyak institusi lain juga melakukan usaha. Dan akhirnya yang paling penting selain daripada seminar ni sebagai catalyst. Selepas seminar kita kena menghasilkan monograf dan karya-karya supaya kita dapat kongsikan dengan dunia luar. Sebab itu kami menulis dalam bahasa Inggeris supaya audiens di luar negara juga dapat memanfaatkan kandungan-kandungan buku tersebut. Mungkin di masa akan datang kami akan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu lah. Itu harapan kita supaya Islam di Malaysia, Islam di Asia Tenggara ini adalah Islam yang memainkan peranan yang penting dalam membentuk peradaban kita. Itu yang mesej utama yang kita ingin tonjolkan. Okey, terima kasih Pemadam Doktor bersama dengan kami. Islam bukan saja tersebar dalam dunia Melayu tetapi di peringkat Asia Tenggara, perkembangan Islam itu cukup signifikan dalam kita melihat sejarah memberikan impak kepada situasi Islam dan juga masyarakat Islam pada ketika ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi pada Pemadam Doktor Hafiz Zakaria, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu. InsyaAllah tarikhnya sekali lagi adalah pada 28 hingga 29. Seminar pada 29 Oktober. Alright. Terima kasih Pemadam Doktor dan juga kita ucapkan selamat berjaya untuk pihak Universiti Malaysia Terengganu. Seterusnya kita nak ke cerita pagi Melaka untuk membawakan sambutan di Pavali di Melaka. Pelapor Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya di Batu Berendam Melaka. Silakan Amalina.